Sloka indah, senda bergurau, anak kecil bermain api. Bagai katak di musim kemarau, siang berangan, malam bermimpi. Assalamualaikum. Selamat datang Datuk Seri. Selamat datang Datuk Seri ke program Jawab Saya Tanya bersama saya malam ini. Assalamualaikum dan salam Al-Hijrah. Amin. Rakan-rakan NR Channel TV, khasnya Tok Rafi dan teman-teman semua, dan juga semua rakan-rakan yang mendengar dan menonton siaran yang semakin popular ini. Baik. Yang pertama Datuk Seri, saya nak mengucapkan tahniah kepada UMNO sebagai Setiausaha Agung di atas kembali semula Yang Amat Mulia Tengku Azlan, Tengku Panglima Besar Pahang ke dalam UMNO sebagai sebelum ini pengerusi Bersatu Temeloh. Ya. Apa pandangan Datuk Seri dengan kehadiran semula Yang Amat Mulia Tengku? Ya, tadi saya dimaklumkan Yang Amat Mulia Tengku telah memberikan borang untuk menyertai kembali UMNO kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang. Okay. Dan disaksikan oleh Datuk Seri Khalid Nordin, iaitu Naib Presiden UMNO. Beliau ingin bersama di UMNO bahagian Paya Besar. Yeah. Dan kita sedia maklum bahawa Yang Amat Mulia Tengku adalah bapa saudara kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan adinda pada Sultan Pahang. Signal lain macam. Baik, terus saya sebenarnya saya memilih kemasukan Yang Amat Mulia Tengku Azlan ini kerana saya tertarik dengan satu kenyataan dia yang kalau boleh saya bacakan. Saya menyokong penuh pendirian Yang Amat Berhormat Menteri Besar selaku pengerusi Perhubungan UMNO Negeri Pahang dalam isu perlembagaan baru-baru ini yang mana telah menimbulkan kesan di kalangan rakyat negara kita. Sebagai rakyat Malaysia, kita mesti mempertahankan perlembagaan negara tanpa mengira fahaman politik. Kita seharusnya mendukung demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan berdasarkan yang telah termaktub dalam rukun negara. Sesungguhnya perlembagaan negara adalah sebuah institusi tertinggi dalam negara kita. Komen Datuk Seri dengan kenyataan ini. Apakah suasana hari ini tidak memihak kepada demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan, parlimen dibuka 3 hari, 1 hari ditangguh, sepatutnya 4 hari, 1 hari ditangguh. Suasana yang berlaku di parlimen sehingga rakyat semakin hari keluar menyatakan pendirian mempertahankan demokrasi berparlimen. Cadangan untuk membuka parlimen ini saya yang mencadangkan sejak Januari 2021 selepas darurat diisytiharkan pada 11 Januari 2021. Ada seorang menteri sebut saya sembah derhaka. Rasanya Tok Rafi pun tahu siapalah menteri itu. Dan kemudian pada bulan Februari 2021, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bertitah bahawa parlimen boleh bersidang walau ketika darurat. Baik. Titah baginda itu tidak dihiraukan oleh kerajaan. Bulan 3 senyap, bulan 4 senyap, bulan 5 senyap, walaupun saya dan beberapa teman yang lain termasuk Datuk Seri Azalina, timbalan speaker, mengatakan bahawa ia perlu dibuka untuk membentang, membahas dan meluluskan ordinan-ordinan darurat. Kemudian sehinggalah pada bulan 6, lama tu, bulan 2, 3, 4, 5, 6. 5 bulan selepas itu, Seri Paduka Baginda dalam Majlis Raja-Raja sekali lagi menitahkan supaya parlimen bersidang secepat mungkin. Tapi secepat mungkin itu ditanggap sebagai bulan 9, bulan 10. Dan akhirnya apabila UMNO mendesak supaya dalam masa 14 hari, maka hari yang ke-14 mereka bagi tarikh pada 26, 27, 28, 29 Julai dan 2 Ogos. Malangnya 26, 27, 28 3 hari penuh, Isnin, Selasa, Rabu. Tapi hari Khamis tu setengah hari je. Lepas itu kata ada COVID lah apa segala benda. Kemudian hari Isnin yang sepatutnya dibentang
dan diminta dibahas, tapi disebut itu hanya dibentang, tidak dibahas dan tidak diundi. Hari Isnin dibatalkan atau ditangguhkan sidang. Dewan Rakyat yang sepatutnya bermula hari Selasa, Rabu, Khamis juga, Dewan Negara juga ditiadakan. Dengan lain perkataan, demokrasi dimandulkanlah. Demokrasi berparlimen, demokrasi je berparlimennya tak ada. Dan raja berperlembagaan telah diketepikan, dan segala titah raja dan majlis raja-raja tidak dihiraukan oleh kerajaan ini. Dan apabila pada hari kita ingin menarik sokongan 2 jam setengah pada 3 hari bulan 8, 2 jam setengah sebelum kita nak menarik sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional ini, maka diumum oleh Perdana Menteri bahawa bersetuju untuk bentang, bahas dan diluluskan segala ordinan darurat pada September, sidang September. Jadi dengan lain perkataan, segalanya ini hanya sandiwara politik tahap tinggi yang sudah berlaku di Parlimen. Baik, Datuk Seri tadi menyebut tentang Datuk Seri pernah dituduh sebagai sembah derhaka. Ya. Tadi Datuk Seri tengok satu video yang kenyataan media yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri. Ada yang menuduh dia menderhaka, sedangkan dia kata dia bekerja, kerajaan dia ini bekerja untuk rakyat dan mempertahankan demokrasi. Video yang kita keluarkan sebentar tadi. Pandangan Datuk Seri. Dia menjadi kemuncak kekecohan. Saya tidak pernah melihat sejak saya menjadi ahli parlimen tahun 2008 sehinggalah pada minggu 26, 27, 28, 29 itu, saya tidak pernah melihat dalam sejarah hidup saya selaku ahli parlimen begitu sengit dan gamat sekali Dewan Rakyat dalam isu titah tuanku, surat tuanku, warkah tuanku yang tersebar itu. Saya tidak pernah melihat sehebat itu bantaian ataupun rasa amat marah sekali ahli-ahli parlimen terhadap apa yang berlaku. Lebih-lebih lagi apabila ketika sidang itu berlaku, siaran media daripada Istana Negara dikeluarkan. Kemudian siaran media itu dijawab oleh PMO. Setelah dijawab, surat sebenar tuanku disebarkan. Jadi kemuncak kepada apa yang kita anggap sebagai penderhakaan itu mencapai satu tahap yang amat tinggi, dan saya harap rakyat Malaysia jangan lekas lupa tentang episod ini. Atas episod itulah yang menggerakkan ahli-ahli Majlis Kerja Tertinggi pada 3 hari bulan 8 untuk menarik sokongan kepada kerajaan ini, dan pada 7 hari bulan 7 telah ditarik sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin dirinya seorang, tapi pada 3 hari bulan 8 bukan hanya pada dirinya seorang, tapi seluruh kerajaan. Kerana peristiwa antara Putrajaya dengan istana. Ya. Wajar tak PMO berbalas surat secara terbuka begitu dengan istana? Biadab dikata dia orang tidak menghormati institusi raja-raja, orang kata. Ya, amat kata orang putih unbecoming. Satu perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Perkara itu. Dan akhirnya ya diakui bahawa dia perlu dibentang, dibahas dan diputuskan. Akhirnya. Tetapi sebelum itu bermati-matian mengatakan bahawa ia hanya perlu diletak atas meja tanpa perlu dibahas dan diputuskan. Tapi akhirnya bersetuju pada bulan 9 akan dibentang. Apa ini? Ya. Mula-mula ingin menegakkan benang basah, selepas itu apabila diasak dan ditekan, akhirnya kebenaran muncul dan UMNO telah membuat keputusan yang tepat menyebelahi pihak raja. Tok Rafi, saya tak pernah merasakan apabila pembangkang dengan kuatnya menjeritkan daulat tuanku di dalam Dewan Rakyat itu, sama ada daripada DAP, daripada PKR, daripada PAN, daripada Warisan, tetapi sunyi sepi daripada PPBM,
daripada PAS, UMNO berada dalam keadaan serba salah. Kalau kita menjerit daulat tuanku, semacam kita meraihkan juga apa yang disebut oleh DAP, PKR, warisan, pejuang, ya, amanah. Semacam kita berpihak ke sebelah itu. Akhirnya kita membuat keputusan yang tepat. Sebagaimana Perlembagaan UMNO pasal 3.3, ya, bahawa kita ini menjaga kepentingan Raja-Raja Melayu. Dan itulah keputusan yang diambil oleh UMNO. Tadi Rafi ada sebut, adakah perkara itu sesuai pada zaman ketika rakyat berada dalam COVID yang menggila ini. Saya kira kita terpaksa membuat satu-satu keputusan. Kadang-kadang waktunya itu datang tidak semena-mena. Ya. Contoh, ada berlaku ribut dan taufan. Tidak semena-mena. Takkan kita nak duduk di luar rumah yang berbahaya. Jadi kita lari, menyelamatkan diri dalam bangunan, ke sana kemari, atau pergilah ke mana-mana yang tempat lebih selamat daripada tempat itu, berpindah ke kampung sebelah ke apa misalnya. Itu yang berlaku, keputusan yang mesti dibuat pada saat dan ketika itu. Baik, Datuk Seri. Saya nak kembali kepada persoalan yang sedang berlegar ketika ini. Terutamanya berkaitan dengan surat hijau yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Pertubuhan. ROS. Saya difahamkan Datuk Seri siang tadi telah berjumpa dengan ROS ini. Kan? Dan pasti ini berkait rapat dengan apa yang saya sebutkan ini. Jadi apa yang boleh Datuk Seri kongsi, terutamanya untuk ahli-ahli UMNO yang sedang berada di luar sana, yang sedang menonton program kita ini? Ya, terima kasih atas persoalan yang cukup relevan. Tengah hari Isnin, hari ini 8 hari bulan, ya. Hari ini 9 hari bulan. Saya telah menemui Tuan Haji Jasri Kasim, Ketua Pengarah Jabatan Pendaftar Pertubuhan Malaysia, JPPM, ataupun lebih dikenali sebagai ROS, Registrar of Society. Dia dipanggil sebagai pendaftar pertubuhan. Jawatan dia itu sebagai pendaftar pertubuhan. Nama lain bagi jawatan dia ialah Ketua Pengarah. Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia di Pasal D, Bangunan Merah Kementerian Dalam Negeri di Putrajaya. Saya disambut dengan mesra oleh para pegawainya. Saya datang dengan 2 peguam UMNO dan pegawai khas saya. Dan mereka menunggu dengan 7 orang pegawai, timbalan ketua pengarah, pengarah bahagian undang-undang, ya, pengarah bahagian penguasaan. Tetapi satu perkara, saya pergi dengan niat yang suci murni. Bukan niat untuk berperang. Mencari titik damai. Mencari titik damai. Jadi approach kita itu approach yang kena pada tempatnya. Saya sebenarnya pernah jadi penjawat awam. Ya, saya menjadi penjawat awam, penolong pengarah Biro Tata Negara Jabatan Perdana Menteri pada awal tahun 90-an. Pernah jadi susu sulit kanan Timbalan Menteri Keuangan. Kemudian jadi susu politik Menteri Pembangunan Usahawan. Kemudian jadi pengarah Selanta Felda Jabatan Perdana Menteri di bawah Pejabat Timbalan Perdana Menteri. Jadi banyak tahun jadi timbalan menteri yang 3 tu lain lah. Timbalan menteri JPM, timbalan menteri keuangan, timbalan menteri MITI, itu satu hal. Tapi yang sebelum tu penjawat awam, pegawai kerajaan. Jadi agaknya approach memberikan sedikit pengalaman kita bahawa tidak ada faedahnya kita bermusuh dengan authority. Tidak ada faedah. Jadi kita berikan penjelasan dengan baik, ya. Saya membaca 13 para surat. Surat tu 13 para. Saya baca para pertama sampai ke 13 dan saya terangkan satu persatu. Lepas itu membawa satu dokumen lampiran yang begitu tebal dan saya pun buka lah lampiran itu dan memberi penjelasan. Kemudian ada perbincangan, ya, ada soal jawab lebih kurang selama lebih kurang sejam
daripada 12.30 hari, lebih sikit, 12:05 gitu, sehingga pukul 1:05. Suasananya mesra, tidak tegang, dan saya harap mereka memberikan jawapan yang memuaskan, dan saya rasa mereka akan memberikan jawapan yang memuaskan. Isunya ialah pandangan saya dan pandangan mereka yang agak berbeza. Pandangan saya mendapat nasihat daripada Peguam UMNO. Perkara pasal 10.16 Perlembagaan UMNO itu memberikan kuasa mutlak kepada Majlis Kerja Tertinggi untuk menangguhkan pemilihan selama 18 bulan. Baik. Kuasa mutlak. Dan kita hanya memaklumkan kepada ROS. Bukan mohon kebenaran pada ROS. Dan pemakluman itu berdasarkan kepada satu keputusan mesyuarat secara resolusi perkeliling. Circular resolution. Right. Pada 18 hari bulan 6. 18 hari bulan 6. Kemudian saya menghantar surat menyatakan keputusan MKT itu pada 24 hari bulan 6. Bulan yang sama. Jadi, tempoh akhir itu 30 hari bulan 6. Saya tidak cross tempoh akhir. Ini yang diviralkan di media sosial, kononnya saya cuai sebagai Susah Agung. Itu tidak benar. Kita meneliti tarikh 30 Jun tu kita amat faham. Apa yang berlaku pada 7 hari bulan 7 Julai, mesyuarat MKT secara maya itu hanya mengabsahkan keputusan yang telah dibuat pada 18 Jun dan suratnya 24 Jun. Apakah keputusannya? Keputusannya ialah 51 daripada 55 ahli MKT UMNO bersetuju untuk pemilihan UMNO ditangguhkan selama 18 bulan. Secara resolusi perkeliling. Ada orang mempertikai resolusi perkeliling ini, yang pertikai pun orang kita lah. Bukan orang lain yang pertikai. Saya buat secara teratur, menggunakan sistem aplikasi WhatsApp, apa yang kita panggil sebagai dokumen digital. Right. Ya, dokumen digital yang difailkan. Segala dokumen itu bukan hilang dalam handphone, difailkan, diprint, ya. Dan ada kaedah pengiraan yang tepat apa semua, dan nombor handphone yang tepat, dan dipersetujui oleh ahli MKT kaedah begitu. Peguam Datuk Hafarizam memberikan penjelasan kepada ROS bahawa ada beberapa kes rujukan di mahkamah, ya, menyatakan bahawa resolusi WhatsApp ini boleh diguna pakai sebagai bukti di mahkamah. Apabila boleh diguna pakai sebagai bukti di mahkamah, bererti ia juga boleh diguna pakai dalam membuat satu-satu keputusan pertubuhan. Right. Dulu mana ada kita sidang maya ni, mana ada mesyuarat secara maya ni, tak pernah terfikir mesyuarat maya ni. Dengan Zoom-nya. Dengan Zoom, dengan Webex, entah apa segala lagi dengan istilah. Google Meet-nya. Google Meet, ya. Dulu tak ada perkara itu. Jadi, jika dulu resolusi perkelilingnya mengguna kertas, ya, sekarang ini mengguna digital. Macam mana nak menghantar kertas pada bulan Jun itu ialah PKP penuh seluruh negara. Lockdown. Total lockdown seluruh negara, Tok Rafi. Bukan hanya wilayah dengan Selangor, daripada Perlis sampai ke Sabah. Sebulan itu. Jadi macam mana kita nak buat mesyuarat secara bersemuka? Nak buat mesyuarat secara online pun, bulan Jun itu tidak pernah walau sekali dalam sejarah UMNO ni mesyuarat secara online. Tetapi oleh kerana kita menunggu tak boleh, itu yang 7 bulan 7 kali pertama mesyuarat secara maya, dan kekhawatiran kita memang sah berlaku. Mesyuarat bocor. Itu yang kita ingin elakkan amat sangat, ya. Dan kemudian diedar, ada seorang menteri lagi masuk satu video seorang ahli MKT dalam FB beliau. 1.1 juta orang menonton. Bayangkan,
Bayangkan, 1 juta orang lebih menonton apa yang dipertuturkan oleh seorang ahli MKT dalam mesyuarat secara online. Itulah yang kita nak elakkan pada bulan 6 itu. Ada orang tanya, pasal you guna resolusi perkeliling, pasal tak guna secara online ni. Jadi itu dia. Satu lagi yang saya nak kongsikan, ya. Majlis Kerja Tertinggi bukan membuat keputusan yang pertama pada bulan 6. MKT telah membuat keputusan pada 19 Februari lagi di Ilmu Jana Baik. Ini apa hal pula mesyuarat MKT ke Ilmu Jana Baik? Ilmu tu Institut Latihan Memperkasa Ummah. Ringkasannya ilmu. Janda baik itu jangan fikir ada 2 makna. Dia janda baik itu nama kampung. Okay. Tapi kisah dia adalah terlibat janda yang baik merawat tentera pada peperangan. Itu cerita lain. Itu cerita kemudian. Jangan cerita kat sini lah. Di Ilmu Janda Baik Pahang. Apa hal tiba-tiba mesyuarat UMNO di negeri Pahang? Tapi nak tahu apa sejarahnya? Sebab kita tak mau mesyuarat online. Pada ketika itu, Kuala Lumpur, PWTC, Menara Dato' On, PKP. Tak boleh mesyuarat bersemuka. Jadi kita pergi ke negeri Pahang yang tidak PKP. Jadi, ya Allah, ya Tuhanku, ketika COVID ni macam-macam betul lah. Di situ pun bocor juga kan? Situ pun bocor juga. La haula wala quwata illa billah. Ahli UMNO ini mesti menjaga rahsia parti. Ahli UMNO mesti mengikut peraturan parti. Ahli UMNO mesti taat setia kepada keputusan-keputusan parti. Yang saya sebut ni perlembagaan UMNO. Dan semua tersenarai 3 perkara itu dalam perlembagaan UMNO. Ya, patuh dan hormat pada keputusan parti, mengikut peraturan parti, menjaga rahsia-rahsia parti, itu ada tercatat dalam saya nak ke perlembagaan UMNO. Berkaitan dengan ROS. Minum dulu ya. Sila. Saya nak pergi ada 2 gelas. 2 cawan. Sebab saya tahu Datuk Seri akan banyak berkongsi malam ni, sebab tu saya letak 2. Ya, 1 air kosong, 1 air kopi. Baik. Okey. 1 Jun pendaftar pertubuhan ROS mengarahkan semua pertubuhan tangguh dalam musim COVID. Ketika tu 3,000. Kata tak salah Jun. Ya. Kan? Sekarang ini 20,000. Dan keluar surat hijau. Jadi orang di luar ni bercakap seolah-olah dituduh, ini orang luar kata dituduh, ROS ini menjadi instrumen untuk mengenakan UMNO. Surat hijau itu dia mengenai tajuk lain lah. Ya. Dia ingin satu senarai penjawat MKT, alamat, nombor email, nombor dan juga nombor kad pengenalan, jawatan apa. Bukan saja MKT. Seluruh Hajatun ke sebahagian 191 bahagian Tok Rafi. Kita dah hantar pun. Kita dah hantar. Itu yang hijau tu. Tapi surat dia 6 hari bulan 8 itu yang menyatakan jadi isu ni lah, 6 hari bulan 8. Tapi itulah sebagaimana yang saya telah jawab tadi, bahawa dia bukan berdasarkan keputusan lewat seminggu 7 hari bulan 7 7 hari bulan 7 punya Majlis Kerja Tinggi itu hanya mengesahkan keputusan yang telah dibuat lebih awal, iaitu pada bulan Jun. Dan keputusan bulan Jun itu pada 18 hari bulan Jun itu kita buat secara resolusi berkeliling, dan kemudian 24 hari bulan Jun itu kita dah hantar keputusan MKT kepada ROS. Tapi satu dokumen yang saya serahkan tadi ialah dokumen 19 Februari sudah dibuat keputusan itu. 19 Februari di Janda Baik itu hanya 2 orang yang tidak hadir daripada 55 ya. Yang lain semua hadir, dan kita kata kita membuat keputusan bahawa kita tangguhkan pemilihan. Perbincangan seterusnya ialah selepas Perhimpunan Agung UMNO. Itulah minit mesyuarat. Tapi minit mesyuarat itu boleh diguna pakai bahawa keputusannya telah dibuat sebelum Jun 30. Baik, terus ni. Saya rasa selesailah. Kita tunggulah perkara ini dengan sabar. Saya harap sabar menunggu keputusan ROS. Saya rasa mereka cukup profesional apabila bertemu dengan saya tadi. Sebenarnya saya yang ingin bertemu ya. Mereka tidak memanggil saya, tapi saya yang
berjumpa, mohon berjumpa, membuat appointment dan diberikan appointment dengan baik. Dan saya ucap terima kasih kepada Tuan Haji Jasri Kasim, pendaftar pertubuhan, timbalannya, timbalan ketua pengarah dan pegawainya yang memberi kerjasama cukup baiklah. Alhamdulillah, syukur. Okey, Datuk Seri. Kita harap kita ada berita baik daripada pendaftar kepada UMNO. Apa akan jadi dengan mesyuarat cawangan yang akan berlangsung minggu depan kalau tidak silap saya? Bermula. Satu lagi keputusan yang telah dibuat bahawa mesyuarat cawangan patut dibuat. Mesyuarat cawangan ni Tok Rafi nak tahu berapa? Saya nyatakan di sinilah angkanya. Saya ada dalam saya punya media sosial, tapi saya ingin kongsikan di sini berapa jumlah mesyuarat cawangan dan kenapa sebenarnya kita mohon tangguh. Bilangan mesyuarat UMNO 4 peringkat ni 66,287 mesyuarat. Dia bukan mesyuarat hanya di PWTC, ya. Bukan hanya mesyuarat di bahagian-bahagian 764 kali itu. 66,287 itu dipecah pada 4 peringkat. 21,135 mesyuarat cawangan. 21,058 mesyuarat wanita sebelum mesyuarat cawangan itu. 15,496 mesyuarat pemuda sebelum mesyuarat cawangan. 8,598 mesyuarat puteri sebelum mesyuarat cawangan. 21,000 campur 21,000 campur 15,000 campur 8,000 jadi 66,287 bilangan mesyuarat daripada Perlis sampai ke Sabah kecuali Sarawak. Bayangkan kalau ada pemilihan yang hadir kena 3.3 juta orang. Dia tidak boleh hadir 1/4 kalau ada pemilihan. Kalau kita nak panggil hanya 1/4 dan 1/4 itu cuma orang-orang ketua cawangan lama, sedangkan ada orang lain nak lawan ketua cawangan itu, tentulah akan bertelagah di kampung itu. Sebab mereka kata, kenapa orang-orang engkau tak jemput? Ya. Jadi dengan lain perkataan, kalau ada pemilihan, dia tidak boleh 1/4. Kalau cawangan tu ada 200 orang, jemput semua sekali 200 orang untuk hadir di dewan di kampung itu. Itu kalau 200, ada cawangan 2,000 Tok Rafi. Ahli cawangan 2,000, ahli cawangan 1,000, ahli cawangan 500. Kalau di Sabah tu lagi bertinggi. Ya. Jadi semua mereka itu perlu dijemput, ya. Itu mesyuarat cawangan jumlahnya. Kemudian kita ada 191 bahagian. 191 bahagian ni kali 4 mesyuarat. Ini satu lagi masalah. Apa dia 4 itu? 191 mesyuarat perwakilan puteri bahagian. 191 mesyuarat perwakilan pemuda bahagian. 191 mesyuarat perwakilan wanita bahagian. 191 mesyuarat perwakilan bahagian. Yang 3 itu kena mesyuarat dulu. Serentak seluruh negara. Dan pertandingan itu melibatkan Ketua Pemuda Malaysia, Ketua Wanita Malaysia, Ketua Puteri Malaysia, Exco Pemuda Wanita Malaysia, ya. Kemudian Jawatan Kuasa Pemuda Bahagian, Ketua Pemuda Bahagian, Ketua Puteri Bahagian, Ketua Wanita Bahagian, semua bertanding serentak seluruh Malaysia. Macam mana kita nak buat serentak, Tok Rafi? Ada negeri fasa 1, ada negeri fasa 2. Negeri fasa 1 ada 6 buah negeri. Negeri fasa 2 ada 6 buah negeri. Saya bacakan negeri fasa 1 mana, ya. Negeri fasa 1. Wah, ini kira macam membaca berita pula. Negeri fasa 1. Ini dia negeri-negerinya. Ada 6 buah negeri fasa 1, iaitu Kedah, Selangor, wilayah Persekutuan KL Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Negeri fasa 1 ni macam-macam tak boleh dibuat. Walaupun dah second dose. Nak pergi bercuti dalam negeri itu tak boleh lagi. Walaupun second dose sebab dia fasa 1. Kemudian negeri fasa 2 apa dia? Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Sabah, fasa 2. Tapi negeri fasa 2 ni nak buat mesyuarat cawangan berkumpul dalam dewan pun tak boleh lagi. Itu dia. Negeri fasa 3 baru 2, iaitu Sarawak. Sarawak UMNO tak ada.
Satu lagi Perlis, fasa 3. Yang bebas ialah negeri fasa 4. Tak ada lagi sebuah negeri fasa 4. Jadi, dulu PKP, PKPD, saya pun, yalah macam-macam istilah ni cuba memahami jugalah istilah-istilah itu. Tukar nama je lah. Ya, oleh itu, tunggu sabar sehari dua lagi. MKT akan membuat putusan. Kemungkinan mesyuarat cawangan-cawangan itu akan ditangguhkan ke satu tarikh yang lebih selamat. Ini meninggal dunia hari ni berapa? 300 lebih? Semalam 360. Hari ni saya dapat. 360 ni satu kapal terbang jatuh terhempas ke, Tok Rafi? Ya. Ya. Hari-hari satu kapal terbang jatuh terhempas ni, kalau siapa-siapa yang tak perasan jumlah ni. Bayangkan kapal terbang yang besar tu jatuh terhempas. Hari-hari jatuh terhempas membawa 300 orang lebih penumpang. Itulah dia punya peristiwa yang berlaku pada saat dan ketika ini. Dan belasan ribu, 20,000, 19,000, 18,000 kes satu hari. Tak selesai-selesai. Ingatkan ada darurat, boleh honeymoon bulan 7. Bunyi khabar lah. Jauh apa ni? Jauh panggang dari api lah. Baik, Datuk Seri. Datuk Seri sering sebut menteri yang sentiasa saya melihat menjadikan Datuk Seri sebagai sasaran beliau. Marah betul dia kat Datuk Seri ni, kenapa? Kita tak perlu sebut nama lah kot. Baru ni saya ada satu tweet yang dia pun marah jugalah. Ini Twitter dia, saya baca ya. Untuk teman-teman. Tweet ni jadi viral sungguh lah. Beribu-ribu orang retweet. Apakah bunyi retweet itu? Tweet itu ya. Matematik mudah. Like 4,428, retweet 2,889, komen 473. Kalau dalam Twitter tu kira tinggi lah. Kira tinggi. Trending lah. Trending lah. Apa saya sebut? Matematik mudah. Bunyinya begini. Yang dia marah jugalah. Dia kata terlebih CGPA. Saya kata begini, Twitter ni dia tak boleh panjang, dia ringkas-ringkas. Saya sebut ni. Disebut 31 sokong Tan Sri Mahyadin daripada 42. Okay. Maka 42 tolak 31 sama dengan 11 tak sokong. Dalam kurungan sebenarnya lebih. Kerajaan sebelum ini ada 114. Tolak 11 tinggal 103. Betul lah kan? Ya. MP ada 222. Meninggal dunia 2, tinggal 220. Majoriti perlu 110. 220 bagi 2, 110. Ya. Tapi kena campur 1. Iaitu sama dengan 111. 103 tentulah bukan lebih daripada 111. Rumusan 103 bukan majoriti. Itu aja. Oh, dia pun berasap. Dia kata CGPA terlebih. Ini bukan bohong. Walhal dia bukan tolak 11, tolak 14. Hari ni ada surat viral. Ya, surat viral. Jadi 14 itu tak termasuk Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Kalau masuk Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berarti 15. Kerajaan ini disebut mula-mula 115, tolak Tengku Razali 114, ya. Kalau 115 tolak 15 tinggal 100. Nak memerintah kena 111. Jadi 100 ni ada majoriti ke? Baik. Betul sekali. Ya. Bila Datuk Seri baca tweet apa tu tadi. Jadi sekarang ni yang pegang jawatan dalam kerajaan ni macam tak bersetuju keluar daripada Perikatan Nasional ni. Boleh mucah belah parti tak? Dekat dengan PRU15. Ya, itu satu soalan yang amat relevan dan kita sebenarnya amat duka cita lah terhadap apa yang berlaku, ya. Dan oleh kerana itu perundingan masih diteruskan sebenarnya. Presiden bertemu dengan ahli-ahli parlimen. Nak bertemu ramai itu satu hal lah, jadi isu dan sebagainya. Jadi kita cuba berjumpa dengan mereka seorang, dua orang sekali jumpa dan memaklumkan apakah hala tuju parti. Selalu mereka tanya, what is next?
selepas ni apa. Dan apabila pertemuan-pertemuan empat mata, enam mata itu, maka Presiden bercerita segalanya. Baru-baru ni adalah pertemuan dengan Presiden, dan saya ingin menyatakan di sini bahawa apabila ada tuduhan-tuduhan kepada Presiden yang dia ingin membawa UMNO ini bersama PH dan DAP, Presiden bersumpah, wallahi wa billahi wa tallahi, bahawa saya tidak akan menyokong Anwar Ibrahim untuk jadi Perdana Menteri, dan saya tidak akan bersama dengan PH-DAP ni di hadapan beberapa ahli parlimen. Saya ada ketika itu. Ni baru sehari dua. Jadi tuduhan terhadap beliau itu adalah tuduhan yang tidak berasas lah. Dan saya ingin menyatakan, ini kali pertama secara live ini saya nyatakan, jika Tok Rafi ada memanggil Presiden untuk sesi ini, boleh tanyakan soalan ini. Betul ke Datuk Seri bersumpah wallahi wa billahi wa tallahi bahawa tiada Anwar, tiada DAP di hadapan beberapa orang ahli parlimen? Dia akan jawab tentu ya. Jadi saya ingin menegaskan sekali lagi bahawa kita apabila membuat kenyataan media pada 7 hari bulan Julai, saya harap penonton ahli UMNO, penyokong boleh lihat 7 hari bulan Julai kenyataan Presiden, bahawa apa yang kita nak ketika kita menyatakan hilang kepercayaan kepada Tan Sri Mahyadin ini kerana 7 kegagalan besar yang kita telah senaraikan, dan kita nak ialah seorang Perdana Menteri baru, ya. Kemudian itu hendaklah Perdana Menteri itu mewujudkan satu kerajaan tertentu, ya, dan hendaklah mengambil masa yang singkat, dalam masa 4-5 bulan, mengembalikan mandat ini kepada rakyat setelah kita dapat herd immunity dan suasana yang selamat untuk diadakan pilihan raya. Ini penting. Betul sih. Bermaknanya Presiden tidak, sebab dia orang sebut, dia orang tentang kerana tidak ada hala tuju. Tetapi Presiden tidak sebut dalam syarat maya kerana bimbang taktikal ataupun taktikal UMNO ini didengar oleh pihak musuh. Ya, strategi tak boleh dinyatakan secara umum. Dan dalam mesyuarat MKT itu, Presiden menyebut bahawa beliau sentiasa akan berunding dengan timbalan, dengan naib, dengan 3 sayap, ya, dengan pimpinan utama. Itu untuk menentukan apakah strategi seterusnya. Itu disebut dalam mesyuarat MKT itu, ya. Jadi perkara-perkara yang penting begini tidak perlu dihebahkan kepada umum. Tetapi yang Nur Anwar Nur DAP itu kita telah nyatakan dalam sidang media 7 hari bulan 7 itu, dengan jelas. Selebihnya adalah strategi-strategi yang tertentu, tetapi keputusan untuk memilih Perdana Menteri kerana Perdana Menteri ini sudah hilang majoriti terletak tentunya di bawah kebijaksanaan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Baik, bermaknanya naratif yang digunakan di luar ketika ini, seandainya jatuh kerajaan ini, yang akan jadi Perdana Menteri Anwar Ibrahim ataupun DAP, itu tidak betul. Tidak betul, sebab dia tidak dapat majoriti. Dia tidak ada. Dia hanya berapa, ya? Adalah 105 ke apa? 105. 105 pun tidak mencapai 111. Dan UMNO tidak akan sokong dia. UMNO yang 15 orang tu tidak akan sokong mereka. Ini. Presiden tidak akan membawa untuk menyokong mereka. Jadi ini perkara benar. Ya, Saudara Rafi Awang Kecil. Sahabat, ya. Perkara ini adalah perkara yang benar. Sebab saya... Dan apa yang akan berlaku, itu strategi yang kita tidaklah sebut di luar, tetapi pokok pangkalnya kita mengharapkan menjunjung kasih, ya, daulat tuanku atas kebijaksanaan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, sebab dalam perlembagaan menyatakan bahawa memilih Perdana Menteri itu adalah kuasa Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong atas dasar yang tertentu, ya.
Tetapi pada ketika COVID ini tentulah ada kaedah-kaedah yang tertentu yang boleh diadakan. Cuma saya yang ingin mencadangkan di sinilah bahawa cadangan ini ialah cadangan yang boleh diterima pakai. Pada 6 September yang dijadualkan sidang itu, ia adalah sidang pembukaan Parlimen titah Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong. Okey. Jadi apabila Baginda akan bertitah, lepas itu ada tidak usul percaya pada Perdana Menteri dan Perdana Menteri jatuh. Dia tidak sesuai dibuat. Jadi yang lebih sesuai, sukacita saya ingin mencadangkan, dan bukan ini cadangan saya seorang, cadangan juga dalam 3 hari bulan 8, mesyuarat kerja tertinggi UMNO mencadangkan supaya ada sidang khas yang lebih awal daripada 6 hari bulan 9 untuk mengabsahkan atau tidak mengabsahkan kedudukan Perdana Menteri, supaya perkara itu diselesaikan lebih awal sebelum sidang dirasmikan oleh Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong. Jadi kemungkinan masa yang sesuai ialah 15 hari bulan 8 agaknya, atau pertengahan bulan 8 agaknya, supaya ada lebih kurang 2 minggu lebih bagi menentukan Perdana Menteri yang baru. Tak nak tuanku buat kerja 2 kali. Ya, kalau tidak nanti kerajaan baru atau kerajaan apapun namanya, kerajaan sementara ke, kerajaan caretaker ke, kerajaan interim ke, apa juga namanya, tak kisah namanya, Seri Paduka Baginda sepatutnya sekali lagi bertitah kepada kerajaan itu, ya. Jadi satu lagi teks daripada kerajaan itu yang dipersetujui oleh Baginda akan titahkan. Sekarang ini teks Muhyiddin Yassin lah. Kalau 6 bulan 9, tetapi jika ada pertukaran sebelum itu, maka kerajaan baru itu akan menyediakan apakah perancangan-perancangan tertentu yang ingin dilakukan. Dengan politik Malaysia semakin menarik, rakyat Malaysia sudah matang. Ada orang kata, Tuan Rafiq, habislah segala vaksinasi dan sebagainya. Tak habis. Saya lama dalam kerajaan, saya tahu kalau menteri tak ada, KSU boleh main peranan. Ketua Siusaha Kementerian. Selama ni pementeri bukan buat kerja pun. Ketua Siusaha Perbendaraan. Ketua Siusaha Negara. Ketua Pengarah Jabatan-Jabatan dan Agensi. Siusaha Kerajaan Negeri. Dengan seluruh bala tenteranya. Kalau pementeri tak ada, kementerian itu boleh jalan. Ini confirm lah. Confirm. Kadang-kadang penjawat awam tu lebih dengar cakap KSU daripada penjawat awam tu dengar cakap menteri. Itu dia. Baik, saya nak tanya. Ini satu fakta yang orang ramai boleh sedia faham. Okey. Saya nak tanya tu Seri, dengan tindakan 21 MP Parlimen. Makin sedap kopi ni. Dengan tindakan 21 MP Parlimen yang tidak mengikut keputusan yang dibuat oleh MKT UMNO ni. Pandangan Datuk Seri sebagai CEO Sago, menguasai parti, adakah parti bercadang nak ambil tindakan atau bagaimana? Saya telah menghantar surat kepada mereka atas arahan pucuk pimpinan. Saya ni dalam struktur organisasi ini ialah orang yang melaksanakan keputusan-keputusan. Jadi saya laksanakan. Saya hantar surat, bahasa pun baik je bahasa. Dan ada yang mengatakan bahawa surat itu ugutan. Adalah 2-3 orang kawan ahli parlimen UMNO ni yang kata ugutan. Dia bukan ugutan, dia ingatan. Ingatan mengenai tata etika ahli. Bahawa kita kena mengikut keputusan-keputusan parti, menghormati apa yang diputuskan oleh parti. Itu termasuk dalam perlembagaan UMNO. Lembaga disiplin ini, dia, kalau kita nak sebut lembaga disiplin, bukan terus pecat orang. Lembaga disiplin tu ada dia punya prosedur. Satu, beri amaran. 2, gantung. 3, tak boleh jadi calon pilihan raya. 4, pecat. 5, apa-apa hukuman yang dipikir sesuai. UMNO ni cukup demokratik. Jadi oleh kerana itu, apa nak ditakutkan?
katalah kalau diberikan hukuman amarat, tak ada kesan apa kepada dia sebagai ahli parlimen. Katalah kalau dikena pecat sekalipun, dia masih ahli parlimen. Tapi ahli parlimen yang tak berparti UMNO lah. Ya. Tapi dia masih ahli parlimen. Oleh itu, tuduhan yang mengatakan bahawa surat itu menyebabkan mereka tergugat sebagai ahli parlimen tak betul. Sampai nak guna Seksyen 124B. Sehingga boleh saya dipenjarakan dan sebagainya. Mula-mula saya tersentak juga. Tetapi bila saya tanya beberapa orang peguam, dia kata apa benda tu. Kalau mereka dipecat pun mereka masih lagi ahli parlimen. Berarti apa juga yang dibuat oleh parti sebagai ahli parlimen, dia tidak melanggar seksyen yang disebut itu. Ya. Walau bagaimanapun, cara kerap sangat sebut pecat ni. Kenapa? kita tidak ada berhasrat untuk memecat. Kita berhasrat untuk mengingatkan kepada perlembagaan parti. Itu hasrat surat saya yang telah diberikan kepada mereka itulah, pada kawan-kawan saya juga sebenarnya, pada kawan-kawan Melaka tu. Walaupun dah 1 jam, saya nak sambung lagi sebab ada beberapa perkara-perkara yang belum selesai. Ini TV Saudara Rafi, saudara nak sampai 24 jam pun tak ada. Baik, saya nak sekarang ni dituduh oleh sebahagian 21 ini. Presiden tak nak jumpa dia orang, tak nak bincang. 31. Sorry, 21 yang berada di atas. Oh, okey. 21 ni kata ada pentas di BKL. Pentas di BKL ni kata tak nak jumpa, tak nak bincang. Kan? Dan seolah-olah dia mengarahkan presiden untuk jumpa dia orang. Betul ke sebagai ahli parti? Dan betul ke presiden tak nak jumpa dia? Sebelum parlimen bersidang, ini cerita benar. Parlimen bersidang hari Isnin. Hari Ahad malam Isnin, selama-lama ini, sebelum parlimen bersidang, mesti ada pre-council. Apakah maksud pre-council? Mesyuarat antara Presiden Parti, pengurusi BN dan kepimpinan utama dengan semua ahli parlimen UMNO BN. Okay. Itu pre-council. Adalah ingatan-ingatan, adalah kenyataan-kenyataan, adalah usul-usul, ya, adalah ni kenapa tak hantar soalan ni, misalnya, ya, perkara begitu. Apakah soalan-soalan utama, apa semualah adalah siapa nak kena cakap apa, ya. Lepas itu teguran-teguran, jangan terlebih-lebih, jangan seksis, segala benda begitulah. Perlu ada. Jadi baru-baru ni pun kita nak buatlah pre-council ni. Ini cerita benar ni. Pre-council ni maksudnya presiden jumpa ahli parlimen lah kan. Tapi apa berlaku? Bila kita nak buat bersemuka, ramailah yang menentang. Tak mau. COVID lah alasannya. Ya, SOP dan sebagainya. Okey, fair enough. Lepas tu kita kata, kita buat maya. Apabila kita minta buat maya, presiden nak jumpa secara maya, siapa-siapa yang tidak bersetuju secara maya, sila nyatakan nama di sini. La ilaha illallah. Maka, nama-nama. Tak setuju. Kawasan itu. Tak setuju juga, maya pun tak setuju. Bukan hanya bersemuka tak setuju, maya pun tak setuju. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Lepas tu tuduh presiden tak nak jumpa. Tak betul lah. Saya tahu cerita yang sebenar. Jadi saya ceritalah cerita yang sebenar. Kemudian baru-baru ni presiden panggil 2-3 orang. Ada yang nak datang, ada yang tak nak datang. Jadi saya harap satu perkara lah. Mereka kawan-kawan saya semua. Saya kenal mereka, mereka kenal saya. Saya tahu berapa kali sama ada mereka aktif atau tidak di parlimen. Ketika sidang Dewan Rakyat, saya tahu. Siapa yang rajin bercakap, siapa yang rajin tapi bercakap tidak berbutih. Ya. Itu kawan-kawan kita belaka lah, tak apalah. Dia masing-masing ada kekuatan masing-masing. Ada orang lama yang ada kekuatan tertentu, ada orang muda dengan semangat yang baru. Kita menghargai segalanya. Ada wanita, ada, yalah, kita menghargai kawan-kawan kita. Saya baik dengan mereka. Ada satu bilik di situ nama PNBBC punya bilik. Hari-hari saya mesti masuk. Walaupun baru-baru ni kita dah tidak menyokong Muhyiddin, saya masuk lagi bilik itu.
ya, Datuk Seri Syahidan lah, dia punya chairman ya, PN BBC ni. Saya masuk, saya tak melarikan diri, saya berkawan, kita berkawan, saya tak panggil orang-orang bastard dan sebagainya. Tidaklah sampai ke tahap itu bukan cara saya ya. Jadi kita berjumpa, kita berbaik, dan saya harap mereka ingat bahawa tanpa UMNO bertanding di Pontian, nama Ahmad bin Maslan calon bukan lambang dacing, mustahil saya menang lah. Betul, setuju. Dan begitu juga mereka yang lain itu. Mustahil mereka boleh menang. Kenapa berlaku begini sekarang? Yalah, masing-masing ada jawatan. Mungkin sebab itu. Kalau tak jawatan menteri, timbalan menteri. Tak timbalan menteri, pengurusi JLC. Ada pula 2 kekosongan menteri. Ada pula 2 kekosongan yang ada rasa cita-cita untuk mengisi. Jadi perkara begitulah agaknya. Jadi ada yang gila nak jadi duta. Ada jugalah. Jadi rakan-rakan sekalian, kita ni ada parti. Biar tak ada jawatan, asal ada parti. Tuan Rafi. Biar tidak ada jawatan, jangan tak ada parti. Betul. Itu dia. Baik, Tok Sri. Habis dah? Ada lagi. Saya nak suruh rakan-rakan ahli UMNO dibawa clear. Sebab itu kesempatan ini saya nak pergunakan supaya kita dapat pencerahan dan mereka ini boleh menggunakan channel ini sebagai rujukan. Selain daripada menolak keputusan yang dibuat oleh MKT, ada satu gerakan lain ni pula ni. Selain ada keputusan nak gerakan ini nak batalkan keputusan PAU dan MKT 1. Dan ada juga gerakan ini untuk nak mengundurkan Zahid Hamidi sebagai presiden. Boleh berlaku. Fasa mana dalam perlembagaan? Boleh dibenarkan? Sukar. Ada dalam perlembagaan tapi sukar. Nak kena ada perhimpunan agung khas dan sebagainya. Dan saya tak yakin perkara itu boleh dilakukan. Dan ya ada percubaan-percubaan begitu rupa. Dengan perkataan PPBM berjaya memecahkan UMNO. Ya. Itu. Dan kita tahu bahawa PPBM ini menganggap UMNO ini sebagai bukan rakan lah ya. Ia kompetitor, dia pesaing. Kerana kita mencari sokongan daripada orang Melayu yang sama, kerana kita berteraskan parti Melayu yang sama, jadi PPBM dan UMNO ini sentiasa bersaing. Itu sebab PPBM menyanggupi mengambil 15 orang yang melompat. Sewajarnya kalau kita ini gentleman, kita tidak akan mengambil ahli parti lain, lebih-lebih lagi pimpinan parti lain ya, yang melompat sedemikian rupa, terutama ahli parlimen yang boleh mengubah struktur negara ya. Jadi ini yang berlaku, dan saya harap persaingan ini adalah persaingan yang sihat lah. Jangan persaingan yang tidak sihat. Lantas ada RM30 durian, istilah-istilah begitu. Dia amat tidak sesuai dalam politik orang muda. Saya termasuk dalam golongan yang dianggap sebagai kumpulan muda dalam parti. Bukan B40 lah. Kumpulan muda dalam parti yang mempunyai pemikirannya agak berbeza, yang mempunyai hasrat yang agak berbeza. Saya berparti untuk membantu rakyat, kerana saya daripada anak penoreh getah, keluarga kampung yang susah. Umur saya 30 tahun baru ada air, elektrik, jalan raya dan telefon ya. Dan kalau tidak ada beasiswa kerajaan, tak mungkin saya boleh belajar di luar negara dan kemudian menyambung pelajaran dalam negara, MBA dan sebagainya, sekarang PhD lah. Tak mungkin perkara itu boleh berlaku, dan kalau bukan kerana ada pendidikan yang menyamaratakan, tidak mungkin saya berada di sini ya. Jadi segalanya itu saya terhutang budi pada UMNO, dan saya amat yakin hanya UMNO yang boleh melakukan perkara yang sebesar ini, yang mengubah generasi daripada anak penoreh getah kepada seorang timbalan menteri. Itu UMNO je yang telah berjaya melaksanakan dengan baik. Jadi saya mempunyai idealisme yang tinggi, perjuangan abata, agama, bangsa dan tanah air. Dan saya amat tidak suka politik-politik
kaedah kata apa semua ni saya amat tidak suka dan ia tidak masuk dalam saya punya pemikiran. Dan ramai lagi orang-orang macam saya, orang-orang muda yang punya idealisme yang tinggi, yang inginkan khidmat baktinya kepada rakyat dan inginkan negara ini lebih baik daripada sebelumnya dan inginkan rakyat akan jadi hidup lebih baik daripada keluarganya. Dan inilah yang sepatutnya menjadi idealisme kepada pemimpin-pemimpin. Dan kita jangan mewariskan negara ini dengan hutang yang banyak. Kita jangan mewariskan negara ini dengan contoh-contoh dendam politik, kesumat yang amat tinggi dan busuk dan jahat. Ya. Jangan begitu. Ya. Oleh itu kita inginkan satu politik yang bermaruah. Kenapa ada yang begitu marah dengan Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid ni, sehingga ada gerakan nak menurunkan dia atau nak memberhentikan jawatan dia? Adakah kerana ketegasan ataupun kerana mereka rasa mereka dah segala-galanya kepada UMNO? Saya kira sebab utamanya ialah kerana beliau bukan Perdana Menteri. Dulu semua Presiden UMNO ialah Perdana Menteri. Daripada jauh lagi dah angkat tangan. Apabila dekat cium tangan. Meleleh helio sampai ke bahu. Ui. Jadi apabila Presiden UMNO bukan berjawatan tinggi seumpama itu, tak jadi menteri pula. Menteri pun tidak. Jadi inilah yang berlaku. Dan perkara itu adalah realiti politik dalam negara. Itu satu perkara lah. Saya simpati terhadap apa yang berlaku ini. Kedua ialah kerana dia dituduh macam-macam di mahkamah. Dan dia juga telah menyebut bahawa biarlah mahkamah menyelesaikan perkara itu. Tuduhan-tuduhan ni kita tahulah. Kalau dia bukan Zahid Hamidi, dia tidak dituduh sedemikian rupa. Kalau dia bukan Datuk Seri Najib, dia tidak akan dituduh sedemikian rupa. Ya. Ini kisah-kisah PH, kisah-kisah Tun Mahathir ketika 22 bulan. Saya juga salah seorang mangsanya. Ini orang panggil kluster mahkamah. Jadi itu sebab yang kedua. Oleh kerana dua sebab itu, maka kesukaran yang dihadapi oleh Datuk Zahid. Namun beliau dapat memastikan UMNO ni masih lagi bertapak kuat di negara kita. Dalam PRK kita menang. 7 PRK kita menang. Dan PRN Sabah daripada 1 kerusi kita dapat berbelas kerusi. Kemudian satu lagi penyatuan umat di bawah Muafakat Nasional. Muafakat Nasional masih ada, MN masih ada, yang tak ada PN, yang MN masih ada. Itu satu kejayaan yang besar dan pada ketika yang sama kita masih lagi berada menjadi parti yang terbesar dalam negara Malaysia. Bukan bermakna apabila Presiden Parti tidak lagi menjadi Perdana Menteri, 21,000 cawangan tak wujud lagi. Tidak. Ya. Bukan bermakna daripada 21,000 cawangan itu, katalah tinggal 2,100 cawangan. Tidak. Ya. Jadi, masih lagi angka ahli 3 juta lebih. Ya. Masih lagi 21,000 cawangan sebagaimana saya sebut tadi. Ini menunjukkan satu kejayaan bahawa UMNO ini masih ada lagi hardcore-nya, iaitu orang-orang yang betul-betul berjuang ikhlas demi agama, bangsa dan tanah air di bawah pimpinan Presiden Datuk Seri Zahid. Baik, Datuk Seri. Ada orang kata pelantikan naik Presiden Datuk Seri Ismail Sabri, di satu pihak menganggap pelantikan itu boleh mengukuhkan UMNO. Di satu pihak pula menganggap pelantikan itu menjadi racun yang boleh membunuh UMNO, racun daripada PPBM ini. Pandangan Datuk Seri. Ialah apabila mesyuarat MKT memutuskan kita tidak lagi ingin menerima jawatan timbalan Perdana Menteri, tetapi beberapa jam sebelum kita membuat keputusan pada 7 Julai untuk menarik sokongan pada Tan Sri Muhyiddin, UMNO diberikan jawatan itu. Walhal kisah jawatan timbalan Perdana Menteri ini telah kita nyatakan pada bulan 10. Ini ramai orang tak tahu. Saya diarahkan
bersama dengan Datuk Seri Tengku Adnan untuk mewakili UMNO berunding dengan Perdana Menteri pada bulan 10 secara maya. Ada beberapa perkara yang kita sebut pada bulan 10 itu. Pertama, kita kata kena ada Presidential Council. Ya. Yang kedua, kita kata selesaikan COVID dengan segera. Yang ketiga, kita kata baiki ekonomi. Yang keempat, kita kata segerakan pilihan raya jika keadaan pulih. Dan yang kelima, kita kata jawatan timbalan Perdana Menteri. Bulan 10. Tak ada dilayannya. Bulan 11 tak layan, bulan 12, bulan 13, bulan 13, 14, 15, bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehingga beberapa jam sebelum keputusan menarik balik sokongan pada Tan Sri Muhyiddin baru dibagi. Ini kawan apa namanya ni? Jadi bukan jawatan yang kami ingin kejar, tetapi keikhlasan yang ingin kami kejar. Kerana UMNO dan BN 42 kerusi dalam Perikatan Nasional sebelum ini. PPBM 31, PAS 18, ya. Satu STAR. Jadi 42 ni selayaknya lah diberi jawatan timbalan Perdana Menteri pada lama dulu. Bulan 10 dulu. Bulan 10 minta. Ya. Dalam pengetahuan perkara ini saya tak pernah cerita ke orang. Satu lagi, saya rasa kalau boleh dicerita dan kalau boleh disahkan ataupun tidak, saya serahkan pada Datuk Seri. Ya. Saya difahamkan jawatan timbalan Perdana Menteri ini pada awalnya ditawarkan oleh Mahyadin Yassin, ditawarkan kepada timbalan Presiden. Ya, tetapi timbalan Presiden menolak kerana menghormati ketetapan yang telah dibuat oleh parti. Betul. Ada benar? Betul. Dan ya, saya ingin menyatakan betul perkara itu. Tapi saya kira elok juga Tok Rafi dan tim NR Channel TV ini jemput timbalan Presiden ke sini, ke platform ini. Pasti. Ya, untuk membuat kenyataan-kenyataan. Dan sumpah wallahi wa billahi wa tallahi bahawa tidak bersama Anwar dan tidak bersama DAP itu, boleh panggil Presiden UMNO di platform ini untuk menjelaskan kepada pendukung-pendukung parti. Tak, yang timbalan Presiden ditawarkan. Betul? Ya. Betul. Tapi ditolak. Betul, dia tolak. Kerana menghormati keputusan yang telah dibuat oleh parti. Ya. Betul. Baik, dalam kekeliruan ni bertembung antara UMNO, PBBM ni, kenapa? Apa jadi tak ada kemuafakat nasional nak cuba mendamaikan? Ataupun tak ada ke titik damai antara Grup 21 dengan kepimpinan ataupun MKT ni? Kita tak pernah menyatakan kita memutuskan hubungan dengan muafakat nasional. Kita tidak pernah menyatakan kita memutuskan hubungan dengan PAS. Sama ada dalam Perhimpunan Agung UMNO. Perhimpunan Agung UMNO ada 5 perkara. Pertama, usul ucapan dasar diterima. Yang kedua, mengenai PPBM dan juga PN. Ya. Yang ketiga, pilihan raya yang perlu disegerakan. Yang keempat, apabila COVID reda lah, ya, maksudnya. Yang keempat ialah menggunakan Barisan Nasional, lambang, ya, dan jenama Barisan Nasional. Dan yang kelima ialah mengukuhkan muafakat nasional. Yang bab kedua itulah jadi pertikaian. Apabila kita tarik dengan PN ni pada 1 bulan 8, itu jadi pertikaian. Pada 3 bulan 8 ya, jadi pertikaian. Dia kata bukankah sehingga pilihan raya. Tetapi saya ingin menjelaskan bahawa ada satu lagi ketetapan dalam Perhimpunan Agung UMNO yang menjadi keputusan yang diminitkan dan saya hantar pada ROS. Apa dia? Bahawa menyerahkan pada Presiden dan Majlis Kerja Tertinggi untuk menentukan bila untuk menamatkan hubungan dengan PN. Dan kebetulan apabila wujud isu yang meletup mengenai raja, mengenai tuanku, maka itulah saatnya yang tiba untuk kita memutuskan. Dan kita juga sebut, Tok Rafi,
Kalau ordinan dan daruratnya diteruskan lebih pada 1 bulan 8 dalam satu mesyuarat MKT, orang kanan MKT menyebut apa? Dia akan meletakkan jawatan dan menteri juga akan meletakkan jawatan jika darurat dan ordinannya diteruskan selepas 1 bulan 8. Sekarang ini ada dalam minit. ada dalam minit apa tak adanya. Yang menguruskan minit ni saya lah. Okay. Dan susah kerja Tok Sumali. Dan ini semua diminitkan. Tetapi perkara itu tak berlaku pun. Ordinan darurat ini tidak terbatal kerana Muhyiddin memberitahu bahawa dia akan dibahas, dibahas, diputuskan pada sidang September. Berarti 1 bulan 8 belum terbatal lah, bukan? Dah. Jadi apabila 1 bulan 8 belum terbatal, mesyuarat MKT yang memutuskan untuk meletak jawatan jika darurat dan ordinannya diteruskan selepas 1 bulan 8 tu apa kebendanya? Dia sendiri yang menyebut di dalam Majlis Kerja Tertinggi. Dia dan rakan-rakan yang lainnya. Dia. Saya rasa orang faham bila saya sebut dia tu. Baik tu Sri. Kalau kita melihat atas pentas PC di BKR baru ni, ada yang berjawatan tinggi dalam parti. Ada ahli MKT. Mereka ini juga yang terlibat dalam membuat dasar-dasar parti. Seperti dalam perlembagaan UMNO. Tok Sri sebagai Sesagun tidak sedih ke melihat bagaimana UMNO sedang diperlecehkan oleh kuasa. Itu sebab saya menghantar surat itu. Ya. Ada yang menjawab surat itu. Ada yang menjawab. Dan biarlah saya rahsiakan apa intipati jawapannya. Ya. Sebab surat itu sulit sebenarnya. 4 muka surat tu semua sulit. Sulit. Tapi adalah seorang ahli parlimen itu menyebut terus terang dalam media mengenai surat itu. Kenapa kita sebut sulit? Itu rahsia parti. Itu perkara dalaman parti. Itu sebab kita cop sulit. Dia bukan untuk jadi edaran. Jadi ini yang berlaku. Saya harap lepas ini kita pulihkan kembali disiplin parti ini. Kita pulihkan kembali tata etika sebagai ahli parti. Dalam keributan ini, saya harap ributnya tidak lama. Ya. Ribut dan cawan. Ribut dalam cawan. Storm in the teacup. Harap ributnya tidak lama dan mudah-mudahan perkara ini akan reda tak lama lagi. Tetapi pada ketika yang sama, apabila saya ada keyakinan perkara ini akan reda. InsyaAllah saya ada keyakinan. Pada ketika yang sama, ada orang kata ni semua menjejaskan kehidupan rakyat. Saya fikir ada juga, betul. Tetapi apabila saya balik kawasan, melihat program vaksinasi di Dewan Serbaguna Benot, berjalan aja. Tak ada dikisahnya apa yang berlaku. Orang dah tak heran nampak sekarang. Lepas itu di Dewan di Dewan Jubli Intan Pontian, baru ni saya balik, saya lihat berjalan aja pun. Tidak ada kerana ribut di Kuala Lumpur dan Putrajaya terhenti vaksinasi. Lepas itu kalau pergi PWTC, Ibu Pejabat UMNO, pusat vaksinasi antara yang terbesar di Malaysia, berjalan baik je pun. Sedangkan yang bergelora bangunan itu bukan. Jadi jangan risau. Rakyat dia Malaysia sekarang cukup matang. Kenapa jual nama politik ni? Kenapa kerajaan jual nama rakyat untuk nak melindungi? Itu alasan dia. Saya ingin maklumkan bahawa sejak daripada peristiwa-peristiwa besar dalam parti UMNO ni, sejak zaman Tun Mahathir, zaman UMNO diharamkan, zaman Semangat 46, zaman Anwar Ibrahim dipecat, ya, kemudian zaman reformasi, semua ini memberikan satu kematangan politik. Zaman Tun Abdullah Badawi, paling tinggi keputusan dalam rekod kita pilihan raya. Lepas tu zaman Tun Abdullah juga hilang 2/3. Zaman Datuk Najib, ekonomi bagus. Lepas itu dia dituduh macam-macam, ya. Segalanya ini mematangkan politik orang Melayu dan mematangkan politik orang Malaysia. Dan mereka tahu negara terus berjalan. Kehidupan rakyat kita perlu terus bantu, dan itu menjadi keutamaan UMNO bersama rakyat. Dan pada ketika yang sama,
merujuk kepada apa yang berlaku pada saat dan ketika ini, vaksinasi terus berjalan walaupun apa yang berlaku. Ditakdir KJ tak besar, ditakdir KJ letak jawatan, katalah ya KJ letak jawatan, dia ada KSU Musti, ditakdir Dr. Adham letak jawatan, ada Tan Sri Dr. Nur Hisham, itu DG Kementerian Kesihatan tu ada lagi KSU. DG lain, KSU lain. Begitu juga dengan kementerian-kementerian lain. Jadi struktur negara kita ni cukup teratur. Jadi ada KSN, KSU, ketua-ketua pengarah, semuanya teratur. Datuk Seri, pertemuan kita malam ni ditonton oleh lebih kurang 6,000 secara live. Terima kasih kepada yang menonton. Dan rata-rata komen-komen yang saya sempat menjeling sewaktu Datuk Seri bercakap, satu yang saya simpulkan, mereka ini marah kepada pemimpin yang tidak baca Perlembagaan UMNO. Saya nak berikan Datuk Seri 2 minit, kita 1 jam setengah malam ni. Saya nak berikan Datuk Seri 2 minit untuk kita jarang berlaku. Sebab saya sendiri pun sebagai yang mengemudi program malam ini, ingin juga melihat segala ini diselesaikan dengan cantik demi agama, bangsa dan negara. Saya beri Datuk Seri 2 minit untuk mengupas isu yang berkait rapat, terutamanya pesanan kepada ahli-ahli UMNO dan keseluruhannya. Sila. Pertama, untuk ahli-ahli UMNO berhubung dengan perkara yang patut kita buat pada 15 hari bulan 8 hingga 30 hari bulan 9, sabar dulu, kita tunggu sehari dua lagi mesyuarat secara kaedah yang tertentu, resolusi yang kita akan perolehi untuk memutuskan kemungkinan besar ya. Mesyuarat cawangan ini akan ditangguhkan ke satu ketika apabila COVID lagi rendah angkanya dan apabila vaksinasi lagi tinggi angkanya, supaya negeri-negeri itu berubah kepada tahap 3 ke misalnya. Sebab sekarang ini tahap 1 ada 6 negeri, tahap 2 ada 6 negeri, tahap 3 Sarawak dan Perlis. Sarawak tidak ada UMNO. Dia yang paling baik ialah tahap 4. Kalau sudah sampai ke tahap 3 tu baguslah, kita boleh mungkin bersemuka mengadakan mesyuarat ya. Tidak susah-susah untuk maya line tidak ada dan sebagainya. Itu satu bab. Kemudian pada pandangan saya lah, keributan antara ahli parlimen yang bersama masih dengan kerajaan PN dan ahli parlimen yang telah menarik sokongan daripada kerajaan PN, khususnya daripada menyokong Tan Sri Muhyiddin ini, saya harap keributan ini hanya sementara. Ya, hanya sementara. Dan saya tahu di luar sana menunggu berbaris panjang untuk mengganti mereka di kawasan masing-masing. Ini satu perkara fakta. Kalau kita ahli parlimen tetapi kita dilihat tidak akur pada perintah parti dan tidak menghormati keputusan parti, yang menunggu kita tu berbaris panjang. Bukan tidak ada tokoh di satu-satu tempat untuk mengganti. Ini kita kena ingat tentang perkara itu. Jadi saya harap kesetiaan itu jadi keutamaan. Ada seorang pemimpin yang besar di negara kita ni cerita pada saya lah. Setelah melihat seluruh keadaan ini, dia kata, kalaulah dia boleh kembali memegang jawatan-jawatan tertentu dalam kerajaan, ya, kalaulah dia boleh kembali dan membuat pilihan-pilihan terhadap orang yang sepatutnya menjadi menteri ke timbalan menteri. Dia kata walaupun orang itu tidak berapa pandai kelihatannya, tetapi kalau orang itu setia dibanding dengan orang yang cukup hebat dan pandai kelihatannya tetapi dikhawatiri kesetiaannya, dia akan memilih walaupun orang itu kelihatan tidak berapa cerdik tetapi amat tinggi kesetiaannya. Jadi dengan perkataan dalam episod ini, episod untuk kita memilih siapa yang setia dan siapa yang tidak setia. Dan saya ingin lagi menegaskan pada kawan-kawan semua, orang beratur panjang untuk mengganti kita ni. Jadi jangan harap kita boleh menongkat langit selamanya. Pemimpin datang dan pergi, dan kita inginkan pemimpin yang bermaruah, pemimpin yang setia, dan pemimpin yang terus berkhidmat demi abata agama, bangsa dan tanah air.
Baik, terima kasih yang berhormat Datuk Seri Ahmad Manslan, Setiausaha Agung UMNO, Ahli Parlimen Pontian yang luar biasa malam ni. Biasanya program yang saya cadangkan untuk setiap tetamu adalah 1 jam. Tapi saya anggap malam ini, pertemuan ini cukup eksklusif untuk kita mengetahui tentang apa yang sedang berlaku di dalam UMNO ketika ini, dan saya amat berharap segala pencerahan yang telah diberikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri membuka mata kita, boleh kita menilai dan mencari kebenaran. Kepada pemimpin, kehidupan kita ini sekejap saja, di antara azan dan solat. Hidup kita diazankan, mati kita disolatkan. Buang ego masing-masing, kembalilah pada parti yang telah memberikan kalian segala-galanya. Benar, kalian pemimpin tidak rugi apa-apa sekiranya UMNO parti yang diberikan keramat oleh Allah. Tapi ingat rakyat, ingat bangsa, ingat agama, ingat negara, ingatlah titik peluh dan pengorbanan ahli. Buatlah apa saja pemimpinku, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Semoga semua pemimpin ada titik damai dan menemukan kebersamaan demi UMNO, parti yang menjadi harapan Melayu, ahli dan rakyat seluruh negara. Kembali kepada perjuangan asal. Terus like, follow, share, subscribe Facebook page, komen. Kita akan terus menyampaikan maklumat-maklumat terkini, berintegriti, berani, benar dan terus terang. Dalam serius ada main-main, dalam main-main ada serius. Jumpa lagi minggu depan. Salam hormat dari saya, Rafi Awang Kecil, dan terima kasih tetamu saya yang berhormat Datuk Pantun Seri biasa saya. Ahmad Manslan. Nak Selamat tahu tahun baru pantun Islam. biasa saya apa? Okay. Jawab pantun saya. Daun yang awal. selasih, daun kayu, terima kasih, thank you. Okay. Itu dia. Kita jumpa lagi minggu depan. Salam hormat dari saya, Rafi Awang Kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun selasih, daun kayu, Terima kasih. terima kasih, thank you. Okey. Itu satu. Pen merah, pen biru, jangan marah, I love you. Amat. Oh, itu dia. Okey, kita jumpa lagi.